Untuk kes yang ketujuh, kita akan membincangkan tentang aliran paip yang menghubungkan dua tangki. Katakan kita ada mempunyai satu tangki di A1 di sini. Tangki ini dihubungkan dengan paip kepada tangki 2 di sini. Di dalam keadaan ini, kita dapati bahawa selalunya kita akan beranggapan bahawa air yang berada pada tangki yang lebih tinggi daripada tangki di sebelahnya akan mengalirkan air ke tangki yang di sebelahnya. Oleh itu, apa yang akan berlaku ialah sekiranya aras air pada tangki 1 berada di sini, setelah dialirkan, kita dapati bahawa aras tangki 1 akan turun sehingga garisan ini. Tetapi sebaliknya yang berlaku pada tangki yang kedua, kita dapati bahawa sekiranya aras air pada peringkat awal adalah di sini, setelah dialirkan, aras air akan bergerak ke atas sehinggalah ia berada di sini. Kemudian apa yang kita perlu tahu dalam keadaan ini, kita dapati bahawa pengaliran air akan berhenti mengalir sekiranya aras air kedua-dua tangki ini berada pada aras yang sama. Ini kerana air tidak akan mengalir sekiranya aras pada kedua-dua tangki adalah sama. Ia berbeza dengan permasalahan sebelum ini yang kita guna pakai ialah air boleh dialirkan hingga tangki kering ataupun kita mengira masa berapa lama air dialir keluar daripada tangki. Dalam keadaan ini kita dapati bahawa kemungkinan air tidak akan mengalir atau air akan mengalir sedikit sahaja kerana aras tangki mungkin terlalu dekat. Oleh itu, air hanya boleh dialirkan hanya beberapa ketika sahaja sebelum aliran air terhenti kerana dalam sistem ini air tidak akan mengalir sekiranya aras air pada tangki 1 sama dengan aras air pada tangki 2. Kemudian kita akan dapati bahawa paksi H di sini akan mengalami perubahan pada dua tempat. Satu pada ketinggian aras air pada 1 dan kedua adalah ketinggian aras air pada 2. Kedua-dua ini akan menyumbangkan kepada had laju air yang mengalir di dalam paip. Jadi sekarang kita akan buat equation bagi memudahkan pengiraan kita. Apa yang kita buat ialah kita masih lagi membandingkan kadar alir pada kemasukan dan kadar alir pada keluaran. Kita boleh menulis kadar alir pada masukan ialah minus A1 DH1 dt dan kadar alir pada keluar adalah A2 DH2 dt. Nilai ini boleh diambil berdasarkan gambar rajah ini, di mana kita beranggapan di sini adalah A dan ini adalah H1. Di sini pada outlet ataupun pada tangki 2 adalah A2 dan ketinggian ini adalah H2. Oleh kerana permukaan ini bergerak ke bawah, kita memberikan tanda negatif di dalam pengiraan. Negatif ini bukanlah bermaksud luas kerata rentas adalah negatif, tetapi negatif ini membawa maksud bahawa had laju dH dt bergerak pada paksi negatif. Sementara had laju dH2 dt bergerak pada arah positif, iaitu daripada bawah ke atas. Kemudian kita ubah suai, kemudian kita hubungkan kedua-dua rumus ini dengan ketinggian H. Kita dapati bahawa sekiranya H ini adalah asalnya adalah di sini dan di sini keseluruhan masa, setelah H1 bergerak dan H2 juga bergerak, so perbezaan ketinggian adalah H semakin menjadi semakin kecil. Dan perubahan H di sini akan bergantung kepada berapa laju pergerakan pada H1 dan berapa laju pergerakan pada H2. Kita kena ingat bahawa H1 dan H2 akan bergerak secara serentak. Oleh itu, diringkaskan cerita, kita boleh menulis sebagai minus dH dt menunjukkan perubahan had laju yang berlaku pada total H pada ketinggian keseluruhan adalah hasil tambah kedua-dua had laju tersebut. Kita boleh menulis negatif dH1 dt campur dH2 dt.
Kita tulis ini sebagai persamaan 1. Kemudian daripada persamaan fluorid yang kita ada, negatif H1 DH1 dt dan seterusnya di sini, kita boleh ubah suai dengan menjadikan sebutan DH2 dt sebagai subjek pengiraan. Rumus yang terhasil adalah seperti berikut. Kemudian kita akan masukkan equation 2 ke dalam equation 1. Kita masukkan nilai DH2 dt kepada nilai ini, kemudian kita boleh ringkaskan sebutan menjadi berikut, menjadi equation 3. Kemudian apa yang perlu kita buat? Kita samakan equation 3 ini dengan mana-mana persamaan kadar alir di dalam pipe ataupun di dalam orifis. Di peringkat ini, diharapkan tuan-tuan dapat ingat rumus nombor 3. Kerana rumus inilah yang menghubungkan di antara kadar alir pada kemasukan, kadar alir pada pipe dan kadar alir pada keluaran. Mari kita lihat contoh ini. Katakan kita ada sebuah tangki dengan kedalaman 2 meter dan tangki itu mempunyai permukaan 2/3 meter dan dibahagikan kepada 2 tangki yang sama besar dengan meletakkan satu dinding vertikal di tengah-tengahnya. Dan air mengalir daripada tangki sebelah ke tangki yang satu lagi dengan melalui sebuah orifis berbentuk 4 segi dengan mempunyai sisi 1 cm. Dan ia mempunyai discharge coefficient 0.6. Sekiranya ketinggian air pada peringkat permulaan adalah 1.5 meter pada satu bahagian dan pada bahagian yang lain adalah 0.5 meter, kirakan masa yang diperlukan untuk kedua-dua kedalaman air menjadi sama. Daripada soalan di atas, kita boleh ringkaskan menjadi gambar rajak ini. Katakan kita mempunyai satu tangki berbentuk 4 segi dengan panjang 3 meter dan lebarnya adalah 2 meter. Pada tangki di sebelah kiri, ketinggian air adalah 1.5 meter dan tangki di sebelah kanan, ketinggiannya adalah 0.5 meter. Kemudian terdapat satu lubang di sini berbentuk 4 segi dengan coefficient of discharge 0.6 dan lubang ini adalah 1/1 cm. Apa yang perlu kita faham ialah air di kawasan yang tinggi akan mengalir melalui lubang ini dan memenuhi kawasan di sebelah kanan. Air akan berhenti mengalir sekiranya aras pada tangki sebelah kiri sama dengan aras di tangki sebelah kanan. Kita boleh beranggapan ini adalah Q in dan pergerakan ini adalah Q out. Dan ketinggian ini, beza antara aras ini dan aras ini bolehlah kita tandakan sebagai H. Pertama, kita kena selesaikan persamaan ini. DH1 dt sama dengan DH over dt 1/1 campur A1 per A2. Kita tahu bahawa A1 adalah 1.5 darab 2, A2 adalah 3 meter square dan AP bermaksud cross section area untuk pipe adalah berbentuk segi 4, bukan lagi bulat. Jadi kita tidak perlu untuk menggunakan rumus pi d square over 4. Kita hanya darabkan sisi-sisinya, kita mendapat 1 darab 10 kuasa negatif 4 meter square. Pastikan kita mengira dengan unit SI dan nilai CD adalah 0.6. Kita masukkan nilai tersebut di dalam equation ini dan kita boleh ringkaskan DH1 dt sama dengan DH over dt 1/2. Kemudian kita akan samakan persamaan yang kita dapat dengan mana-mana tempat
ataupun dengan kadar air yang berlaku di dalam paip. Oleh itu, kita boleh tulis sebagai dA1 dH1 dt sama dengan A untuk orifis ataupun cross section untuk orifis yang didarabkan dengan had laju di dalam orifis. Kita masukkan nilai keratan rentas orifis iaitu 1/10⁻⁴ dan had laju orifis boleh dah diringkaskan seperti ini iaitu CD punca kuasa 2GH. Kita masukkan nilai yang tertentu dan kita boleh ringkaskan sebutan ini menjadi dH/dt 1.772/10⁻⁴ punca H. Kemudian apa yang kita buat ialah kita pindahkan semua sekali nilai H di sebelah kiri dan kita bawa nilai dt di sebelah kanan. Kita lakukan kameran di kedua-dua bahagian dan kameran ini perlu mempunyai limit. Limit yang perlu dimasukkan di sini adalah limit H1 dan 1. Limit oleh itu kita perlu meletakkan 0 dan 1. Kita selesaikan masalah ini, kita dapati bahawa nilai masa yang diperlukan untuk air berhenti mengalir ialah 11,286.7 saat. Limit ini perlulah diambil berdasarkan perbezaan aras air di sini. Walaupun di sini 1.5 dan di sini 0.5, tetapi potensial energi ataupun tenaga keupayaan yang dimiliki oleh air hanyalah setinggi 1 meter kerana air hanya akan mengalir daripada sini ke sini sahaja. Diharapkan tuan-tuan dapat menggunakan limit yang betul untuk menyelesaikan masalah.